الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين وقال المصنف أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kalau ikut tanda saya muka surat 100 baris keempat daripada bawah. Dan demikian lagi kan? Dan demikian lagi jumpa 4 baris ke bawah muka surat 100. Dan demikian lagi bila disebut dalam kitab ni, demikian lagi maknanya uraian bersangkut paut daripada yang sebelum. Okey. Jikalau menanggung, istilah menanggung ada pada badan, kita bawa dia menanggung. Ya, dia istilah dalam hukum fiqh ni kena faham dulu baru boleh keluar hukum. Kalau dia berhubung, dia tak nama menanggung. Utamanya dalam bab najis, menanggung tu satu beban. Dia kata menanggung najis, hukumnya tak sah. Okey, bersentuh dengan najis pun tidak sah. Ni istilah menanggung, bukan bersentuh. Tak sentuh pun, tapi menanggung pun tak sah kalau ikutnya. Okey, tapi di sini jikalau menanggung orang yang sembahyang akan burung, mana burung tu duduk atas bahu dia ke, atas kepala dia ke, atas belakang dia masa dia rokok ke, itu nama menanggung lah. Ya. Yang ada pada duburnya najasah, sedangkan burung dia berak burung mana basuh. Ya, dia tak istinja pun. Okey, ada najasah, najis lah. Satu. Atau hayawan yang disembelih, dia menanggung haiwan yang disembelih ayam, tanggung ayam tu, ayam mentah tu, ayam beli kat market dah sembelih kan, buah atas belakang ayam, ataupun gilik buah lambek, takut orang curi balik pasar, ya, buah lambek. Atau bangkai yang suci, ada pula bangkai suci, bangkai tu tak bernyawa, suatu yang tak bernyawa bangkai lah, tak kira lah ikan apa. Tapi bila kata bangkai suci, dua je lah, iaitu bangkai umpama ikan dan belalang. Okey. Atau manusia ni bukan bangkai, lagi kait pula sekali dengan bangkai lah. Tak, bangkai dekat 2 ekor tu lah, belalang ikan tu. Atau manusia yang ada dalam perutnya najasah, dukung anak dalam perut, bukan luar. Ni jaga ni. Atau kaca, masih lagi tak keluar jawapan, baca kitab di situ. Atau kaca yang ada dalamnya najasah, botol isi najis. Dan jikalau dimaafkan, lagi tertutup ia, najis pula bukan najis yang boleh, najis dimaafkan. Dia ada najis yang dimaafkan, lagi tertutup, botol itu tutup, buka tak boleh. Dan jikalau umpama timah sekalipun, penutup dia ke, okey, habis tu
atau air yang sedikit atau benda yang cair yang ada dalamnya bangkai. Okey. Dia tulis tu tiada menjauhkan, tu terjatuh huruf tu. Maknanya tiada menajiskan. Cantik kan? Tertinggal huruf sin. Bangkai yang tiada menajiskan air itu, seperti binatang yang tiada mengalir darahnya. Okey. Tu masuk semua tu. Habis. Berapa banyak benda tu? Semua benda tu tadi ni, hukumnya apa? Satu hukum dia sama je. Nescaya batallah sembahyang pada segala surah itu. Kerana pasal apa jadi batal? Sebab dia najis. Okey. Kerana tiada hajat kita pada menanggungkan dia. Ni berat ni. Okey. Kalau ikut yang kita sebut tadi ni, kalau kitab saya dulu saya sebut hijau garis. Masalah dia masih ada lagi hukum dia pada kitab lain, pada tempat lain. Tapi yang disebut di sini, ya, iaitu jikalau menanggung orang tu burung, di burung tu ada taib, dia tanggung burung tu, maka hukumnya batal sembahyang. Tapi kalau dia tak ada taib dekat punggung dia, burung tu, tapi tahulah memang burung tak basuh berak pun, burung ayam tak basuh berak, kucing, ya, tapi tak ada taib dekat punggung tu, tak tahulah dia di mana dia cuci, memang tak nampak, maka sah walaupun tak basuh. Fikah ni tu. Tapi kalau nampak air najis tak boleh, tak ada maaf. Baik, bukan dia kata dimaafkan kot, benda tu bukan senang nak jaga, ya. Sebab ada hajat ke kamu nak pergi tanggung burung tengah sembahyang? Satu keperluan ke? Tak kot, tak tepi sembahyang, nak sembahyang kan, bukan nak main. Lain dia hinggap, ditanggung. Masuk juga orang. Jadi orang ni umum. Disebut orang tadi yang dalam perut orang tu dia taib. Memang dalam perut orang dia taib, tak boleh tanggung. Itu kalau ikut kaedah ni, anak yang duduk atas riba tengah sembahyang tak sah lah. Nampak tu? Habis macam mana? Maka ada dalam kitab lain diterangkan apa maksud orang sini, manusia tu. Maksudnya, kata sebagian kitab, kalau kita tanggung orang yang hidup, maka sah sembahyang. Tengah sembahyang, anak kerabat atas belakang, dengan syarat dia tak bawa najis. Dengan syarat anak tadi ni tak bawa najis. Apa bawa najis? Tidak ada najis dalam pampers dia, satu. Ya, dia tak kencing dalam pampers, tak berak dalam pampers. Yang kedua, dia khatan bagi lelaki. Kalau tak khatan, maknanya dia bawa najis. Maknanya kita menanggung sesuatu yang menanggung najis. Jadi anak lelaki kecil-kecil jangan bagi semayang dekat kita. Ataupun kita semayang duduk tengah belakang, cerapa belakang. Itu yang di-viral sekarang ni. Megah kau main, dia tempat Arab tu bagi anak dia semayang duduk atas belakang, ya. Itu didikan Islam tu dia, ya. Tak kot, apa tipu Nabi kot, ya. Dia bukan didikan, tapi Nabi dia tak larang. Tak boleh dia marah pula cucu dia kerabat masa dia semayang. Tapi bukan diajak. Nabi tak pernah pula ajak pula pergi semayang, ya. Bahkan ditinggalkan cucu dia dalam rumah. Tapi masa di semayang, cucu tu mari. Kita memang usung anak umur 2 tahun di masjid surau. Itu salah. Salah memang tak lah. Kitab memang kata tak boleh. Kalau nak didik di rumah, bukan di surau. Nabi bukan bawa cucu dah, cucu datang. Sebab Nabi sebelah rumah Nabi sebelah masjid tu. Cucu ni merayap lah, cari untuk orang je tak. Kena faham situasi tu. Bukan Nabi pergi heret cucu je, jom ikut atuk semayang. Tak.
Jadi bila gitu kita faham gitu, pakai ada usur anak yang kecil dalam pampers, yang tak berkhatan. Bila kita kata tak sah, dia kata kami tanya mufti, mufti kata boleh lah. Tak biambang. Ya, masalah dia kalau ikut sini, lagilah dalam perut pun tak boleh kalau mayat. Sebab bila mayat dia tidak lagi menanggung najis, memelihara najis tu. Dikira pada kaedahnya dia dah mati, dia bersama dengan bangkai tu. Dalam perut dia tak ada apa dah. Dalam perut dengan badan dia dikira sekali. Di mana kita angkat dia macam angkat najis lah. Dia dalam tu. Dia macam kita bawa karung lah. Karung dalam karung tu ada najis. Tak usah mayat. Ya, macam tu orang tu dia menutup najis dia tu. Lalu berhidup tak? Kehidupan kita tengah hidup ni, dia jadi dalam perut ni dikira najis dalam perut, badan tak sangkut. Lepas tu kita semayang bersentuh tak apa, sah. Hang buat taik, aku buat taik. Dalam perut tidak, sebab dia kira orang hidup. Tapi bila taik tu terkeluar daripada manfas dia, tempat keluar dia, tak boleh lah. Yang tu tak maaf. Duduk dalam karung perut tak apa lagi. Jadi mayat tak boleh. Itu kata manusia tadi tu. Jaga. Walaupun bangkai binatang yang disembelih, sebab dalam perut dia taik. Ayam baru sembelih, bawa sembahyang, dia kata halal je, dah sah dah sembelih dah, bukan bangkai. Kira najis yang tidak dimaafkan, batal sembahyang. Habis dah sampai ke semua tu lah. Dan demikian lagi dimaafkan daripada lumpur jalan raya yang diyakinkan dia najis. Lumpur jalan raya dimaafkan. Bismillah. Dan sukar ia daripada memelihara ke dia. Kalau tak sukar tak boleh. Ibadahnya pada rolitnya, bukan konform pun. Pada rolit jalan raya kita ni payah nak jagalah, kereta mari zoom, tambah orang naik motor. Tahulah jalan raya kita tu macam-macam taik dia lah, taik anjing, taik kucing, taik orang, kencing orang. Itu laluan kita naik motor memang mercik lah, kita neri pula, kita neri hujan. Bukan neri kering. Tu masuk jalan raya yang susah pelihara dia. Kalau ikut najis tak dimaafkan. Tapi bila dia datang susah, ada kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Masyaqqah, kepayahan tu dia ada kemudahan lepas pada tu. Mudah, jalan mudah. Tapi kalau tak bertembung dengan masyaqqah, jangan cari mudah. Jadi jalan raya tu masuk pada masyaqqah, itu diperakui. Sebab kita lalu lalang dah tentu dah debu, habuk, percikan air hujan apa semua tu memang percik kat kain kita semayang, walaupun basah dimaafkan. Jadi cerita sikit dalam Facebook. Ada seorang tok guru ni, dia ambil gambar tok guru ni, orang jenis puji tok guru dia lah. Semayang mayat di kuburan, tanpa menanggalkan kasut. Kasut selipar dia, apa dia punya ni, kasut apa ni, sandal. Jadi tak apalah kalau puja ni tok guru semayang kat kubur ni kan. Tu kalau Wahabi tengok lagi takkan marah kan. Semayang kubur tak boleh, syirik dia. Jadi tok guru tu semayang kat situ. Jadi ada seorang lebih pondok ni, kawan dia pernah ngaji pondok. Dia komen situ, kenapa semayang pakai kasut? Dia kata, lama ni, cerita lama ni, zaman Facebook mula-mula keluar dulu. Tak boleh ke pakai kasut? Tak boleh, kata. Memang tak boleh pakai kasut semayang. Tu ada seorang penyokong untuk guru tu, dia bantai kan, dia kata pasal apa tak boleh, gini kata. Ya, sah lah semayang pakai kasut. Dia kata, semayang pakai kasut ni hukum makruh. Dia kata, saya terang lah, saya tolong bantu kawan saya lah. Semayang pakai kasut ni makruh, sebab dia khawatiri dia ada najis. Sebab tu dia kena tanggalkan kasut tu. Kalau yakin ada najis, hukum tak sah pakai kasut tu tengah semayang. Kalau dikatakan tak tahu dia najis tidak, maka sunat buka, sebab memang rolik dia selalu kena najis. Kasut ni, kasut, tahu sajalah kasut. Memang pijak taik ni, tapi tak nampak taik tu, makruh pakai. Tapi
Kita kata kalau yakin dia dah pernah pijak tahi, tak boleh pakai. Pasal tak basuh lagi, kena basuh dulu baru pakai. Sebab bila dia sarungkan kaki dia, hukumnya dia memakai dalam sembahyang, tak kira hang angkat ke tak angkat, hukumnya tak sah. Jadi kami dulu, saya buatlah pengalaman. Kami dulu sembahyang untuk guru kami di kubur, pakat tok guru suruh buka selipar, pijak atas selipar tu. Apa beza dia? Sama je Ustaz, tak. Bila kita sarungkan kasut, namanya memakai hukum tidak sah. Bila kita pijak atas selipar, namanya memijak, dia jadi pelapik. Macam sejadah ni, dia bukan hukum pakai, maka sah. Di situ hukum pekahnya, bukan masalah tengok pakai tak pakai. Payah tuan-tuan buat pekah ni sebab tu susah. Orang berani hukum tapi dia tak tahu usul hukum tu mana. Mana datang kata tak sah, mana datang kata sah, mana datang makruh. Jadi sebab makruh tu sebab dikhawatiri ada najis. Jadi wawas kita, kasut mana comel. Dia bawa rias, dia lawan saya balik, dia kata tak betul tu, dia kata. Tu saja kau guru tuan nak buat gitu kata dia. Sedangkan dalam kitab fiqh dia, bukan kitab fiqh, dia kata harus pakai pakaian yang terpecik di jalan, walaupun di jalan pakaian tadi labuh sampai terkena tanah di jalan, dia kata sah bawa sembahyang. Jadi kasut tak ada masalah, dia kata. Saya kata tu qiyas ma'al farid, dia kata. Dia lawan saya balik, qiyas ma'al farid ni qiyas tak betul, tak tepat. Dikiaskan kasut dengan baju, tak boleh. Main-main qiyas, dia kata qiyas, dia rasa betul dah qiyas. Saya kata tak betul, qiyas ma'al farid. Pasal apa farid pula? Senang je. Kasut orang buat dalam masjid. Kenapa kita tak pakai kasut dalam masjid? Pakai rial luar. Sebab dia kotor. Dia bukan keperluan untuk masuk masjid. Satu. Yang kedua, jubah pakaian. Ini memang pakaian, wajib tutup aurat. Wajib tutup, tak tutup tak sah sembahyang. Dan itulah pakaian dia buat berjalan, itulah buat sembahyang. Maka dia ada kelonggaran. Yang tadi ni, kisah tadi ni. Dan kita ni, yang mana terpercik di jalan-jalan raya, kita jalan, dimaafkan bawa tu. Tapi kasut tak boleh, tak dimaaf. Sebab dia boleh pecat. Dia boleh buka, boleh tanggalkan. Dan tak wajib pakai kasut sembahyang. Kain tadi, baju wajib, tutup aurat. Saya kata, lepas tu qiyas kata tak betul. Dia diam tu kan. Tuan-tuan ingat bukan semua ngaji Azhar, ngaji Mesir, semua ni cerdik. Tak juga. Dia tak ngaji fiqh, dia tak faham. Dia bukan bidang dia tak faham. Gitu kan tauhid. Kita tu bantai Wahabi beberapa tahun tu. Geng yang tak ngaji Usuluddin ni ada apa, itu masalah tu saya bahas sikit ya. Pasal hang tak masuk bidang akidah. Cuma ngaji akidah betul-betul. Bincang betul bab akidah, tengok teliti dia. Memang lawan lah. Orang ngaji akidah memang tak setuju dengan Wahabi. Pasal dia tak masuk bidang tu. Dia masuk bidang mana? Bidang tafsir, bidang hadis. Dia tak pergi tuju kepada akidah, tak faham. Dia pun mengaji tak faham. Sebab tu kita tanya ahli dia. Fiqh pun gitu. Tanya ahli dia. Main tanya orang ikut sukan ni. Tak apa, tak ada kitab, tak ada warik, tak ada tu, tak ada ni. Tak ada pun kami mengaji dulu pasal-pasal pampers ni. Memang tak ada lah dulu orang tak pakai pampers. Masalah tu baru datang. Bila pampers dah tentu dia kencing dalam pampers. Lepas tu dia sembahyang buat terlibat. Ramai ustaz pun gitu. Allah kadang-kadang ustaz janggut elok Anak dia sembahyang, anak tu atas paha je. Seronok je. Anak hang tu buat pampers tu, kencing ke tak? Payahlah budak tak kencing dalam pampers. Dia pula musafir entah mari pada mana, dah tentulah kencing dalam pampers dah. Sembahyang itu. Tu tak masuk yang pecah pampers. Atas ayah dia tu terus dia sembahyang lagi. Itu kena faham tu dia. Fiqh ni dia tengok pada situ, bukan tengok pada orang. Sebab orang dia tak mengaji fiqh, dia tak nampak gambaran hukum tu. Yang ustaz tu hukum, yang tok guru tu hukum, dia tak nampak pasal dia tak jumpa dalam kitab. Dia tak habis. Dia tak habis semak. Dia mengaji silibus dia. Dan jikalau lumpur itu bercampur dengan najasah mughalazah kalau itu dimaafkan sebab pakaian, takkan nak pecat pakaian sembahyang. Kasut boleh pecat. Tak sama, maka makruh pakai kasut. Itu dia. Ingat tu. Bukanlah tak sah makruh. Kasut dah tahu, entah boleh faham juga dia pijak apa. Sekalipun
Ingat sikit lagi, bab kubur pula. Kubur pun dua sebab makruh semayang atas kubur. Satu sebab makruh semayang atas kubur. Semayang atas kubur tu makruh. Pakai kasut tu dalam semua semayang makruh. Itu saja baik. Jadi dia dua belaga hukum makruh tu. Di kubur tu pasal apa makruh? Bukan sebab semua kubur tak. Kalau kita kata ni pasal kita kata mengelak daripada Wahabi hukum kata semayang di kubur tu syirik, Nabi larang semayang di kubur, bukan sebab tu tak. Ahli fiqh kata makruh semayang di kubur tu kenapa? Kerana dikhuatiri talwis dengan najis. Maknanya bergelumur dengan najis. Mana bergelumur? Sebab kubur ni dia ada mayat. Mayat tu dia akan jadi danur. Danur ni busuk badan kita. Danur dalam mazhab kita najis. Asal mayat tu suci, tapi bila dia jadi darah bercampur danur, dia jadi busuk, bangkai juga. Busuk tu najis. Najis tu takut dia naik ke atas campur dengan tanah. Apatah hari kubur lama, dia akan bergelumang tu, dia korek kubur baru, ganti orang baru, dia tanam balik. Yang ditanam balik situ tu tanah yang bercampur dengan danur lah, yang tak disucikan dengan hujan. Kalau disuci hujan sah. Jadi untuk mengelak jadi rasa takut talwis, maka sunat elakkan semayang di kubur. Itu dia. Ya. Itu tujuan asal tu. Makruh lah. Tapi bila dah sesak dah, tak ada kita lambat-lambat, orang dah ditanam dah, boleh je semayang di kubur. Makruh kalau tanpa sebab. Itu pun tengok talwis. Jadi kalau kita kata boleh ada lapik misalnya, tak ada masalah. Kubur makruh. Makruh ketiga tu lah, ketika ada alat. Okey. Istimewa pula jika ada tempat itu yang banyak anjingnya. Maksudnya kita kata memang dah anjing lah. Lu ustaz ni takkan tak boleh kena pocit, tak sah kot sebenarnya. Tak sah. Syarak dia tak berat sebenarnya kalau kita mengaji. Okey. Ada berlaku di masjid kami tu. Ni pengalaman. Orang ni tak ada dah. Marah saya lah. Marah tu perlikan saya sebenarnya, tapi dia marah sebab tu siap. Apa ni, masa tu tak buat pagar ni. Mula ada pagar lah, memang masjid depan tu tak pagar. Dia kena pagar. Jadi boleh anjing dia berkeliaran kawasan tu. Adalah anjing tu 3 ekor pada anak zaman tu, payah ke. Kita kalik-kalik dia masuk. Pagar tak lengkap lagi masjid tu. Marah lah, ni apa benda ni, dia kata tak nak cuci hari ni, patut ni anjing masuk lah apa semua dah, ni tak sah semayang kat sini, orang nak masuk, nak pijak apa semua dah. Ni saya tak payah mengaji ke Mesir mana, dia kata saya tahu ini ada najis, ada najis aini dan najis hukmi. Kalau tak nampak nama hukmi kan. Tak sah, kena basuh. Lepas tu jaga anjing jangan boleh masuk. Jangan dia tak buat pagar. Dia tangga besar lah zaman tu. Saya diam. Tak kamu, kita muda kan, kalau orang tua lah. Tak tepat. Walaupun tuan-tuannya surau ni kan, kita tahulah kaki 5 sana ke anjing masuk kan. Nampak tak bekas dia. Masa dia lalu tu kering ke basah. Satu masalah. Okey, kalau kering tak ada masalah, dia pijak macam mana pun tak ada masalah. Tak jadi najis. Dia kalau kaki dia basah, dia pijak, baru jadi najis. Menajiskan. Ataupun tempat yang dia pijak tu basah, kaki dia kering, baru nama najis. Kalau dia kering, tak ada masalah. Okey. Yang kedua, kita jadi nampak tak dia lalu tadi? Katakanlah ada anjing kita kejar tu, tiba-tiba tengok pagar tu buka. Ustaz, dia lalu kot, anjing dah masuk surau kot. Dah nampak dia masuk surau? Dah. Nampak mana? Nampak kat ujung lah. Dikira ujung tu. Sebab mata nampak di ujung tu, bukan dalam masjid, dalam surau. Habis, hukum tutup. Selagi tak datang dengan mata kepala, hukum tak jadi. Tak boleh hukum. Kalau hukum jadi salah, maka dikatakan dia tidak masuk. Walaupun ghalib, boleh sangka kata dia masuk. Okey. Kecuali walaupun tak nampak tuannya, nampak dia lari situ, tapi ada kesan tapak kaki. Yang itu najis sebab ada ain. Anjing ni ke mana dah? Tapi tahu dia masuk. Tapi nampak tapak kaki. Itu baru jatuh hukum, baru kena sama. Jadi tak ada masalah. Tengoklah, tak ada apa. Ada anjing lari dah, kita dah hambat lah. Tengok tak ada apa basah apa semua, tapak kaki tak nampak, terus je lah.
Aslu syai' tahirun, asal suatu itu suci. Ila jaa datang nasu ala najisihi. Makin datang nas kata dia najis. Nas apa dia? Nampak tapak kaki dia. Walaupun dia melintas lari, nampak lari masuk dalam surau, pom lari. Allah Ustaz dengan sama apa? Kaki dia kering tadi, kering ke halal. Sah. Tu fiqah lah. Jadi kena kabut dunia hari ni sebab tu lah. Sebab dia tak faham. Kalau komen bunyi yang najis hukumi, najis aini, dia faham yang tak nampak tapi nampak najis. Tapi tak nampak najis tu. Dah, hukum hukumi lain. Kita dah bahas dah bab tu. Faham Jadi agama sebenarnya tak berat. Yang berat tu pasal tak faham. Walaupun banyak anjing dia, takkan Ustaz, anjing berlampak takkan tak kena sikit pun mughalazah. Tu kata dimaafkan. Tidak susah dah nak ibadat. Selama tiada ain najisnya, nampak taik seketul dia tak apa Ustaz, dimaaf ke anjing banyak lah. Tu tak boleh. Itu ain. Tu orang tak boleh nampak tak boleh. Yang tak nampak tu dimaafkan. Kerana sukar memeliharakan dia masuk masyaqqah. Al-masyaqqah tu tadi butaisir. Yang duk tak reti hari ni buat fiqh duk berlain ni pasal dia tak faham kaedah mari pada mana, ketika datang masyaqqah sampai masyaqqah ke tidak, daripadanya pada walidnya. Penting kaedah sekurang-kurangnya. Contoh kita nak alim, macam ulama tak mampu lah, saya sendiri tak mampu. Tuan-tuan kena faham kaedah ya. Al-masyaqqah tu tajlibut taysir. Itu satu kaedah penting kena ingat. Kepayahan tu datang ada kemudahan. Kemudian ad-darurat tu tubihu mahzurat. Bila sampai darurat dia mengharuskan benda yang diharamkan. Dua kaedah tu penting sangat. Aslu syai' tahirun. Ada masuk apa ni, al-yaqinu la yazalu bisyak. Yakin tu tak mengangkatkan dengan sebab datang syak. Tu pun penting. Ya, al-yaqin la yazalu bisyak. 3 kaedah 4 kaedah ni penting lah. Kena ada lah supaya kita faham asas hukum fiqh. Kemudian kaedah-kaedah lain yang kecil-kecil tu banyak lagi lah. Kalau kita mengaji kawaid fiqhiyahnya, tak sempat kita ngaji yang ni tak habis. Supaya kita faham datang kaedah darurah macam mana. Ya, ad-darurah tubihu mahzurat. Baru dia orang mesej. Baru ni mula masalah baca Quran bagi perempuan haid yang tasmih. Saya berpegang pada pendapat, bukan saya berpendapat, berpegang kepada pendapat jumhur ulama, ya, boleh dikatakan hampir kepada ijma' dalam mazhab, mengatakan haram membaca Quran bagi perempuan haid walaupun kerana menghafaz. Saya pegang itu. Ya. Jadi timbul masalah di sekolah, ustaz-ustaz kena ada hafal Quran untuk murid. Dia kena tasmih. Betul, hukum dunia ni bohong bila sah. Kalau saya lah, boleh lagi cong, tapi hukum Allah tak lari lah. Kalau kata haram-haram lah, ya. Dia suruh kat budak tu baca bagi nak buru markah. Kami dulu ngaji pondok, senang je. Bila budak tak nak baca Quran, ambil markah, suruh dia baca hadis. Hadis tak haram. Jadi dalam hadis tu kita boleh tengok dah, dia pandai baca ke tak pandai baca, boleh nilai lah. Ini disuruh baca juga Quran, suruh hafal juga. Sedangkan kamu masuk darurat lah. Sampai tahap darurat, kalau tak hafal tu jadi macam mana, mati ke apa ke? Pecah kepala ke kena katuk. Atau kena pecat jawatan lah kot, kita darurat ni sampai pecat jawatan. Siapa ustaz tak tasmih dia? Oh, saya tak ada tasmih budak ni. Ustaz kena buang kerja. Tak kot, tak sampai tahap tu kot. Tak sampai, maka tidak mengharuskan benda yang haram. Habis tu, bubuh lah markah apa pun janji, bubuh je lah. Benda dunia pun lari. Tak tuntut akhirat esok. Pasal apa kita disuruh juga buat benda-benda melawan hukum Tuhan. Kenapa kan hukum dunia taat sangat hukum Tuhan? Dia langgar, ni pelik. Takut sungguh kalau kata kementerian suruh buat gitu, mesti buat gitu juga. Walaupun melawan hukum Tuhan, cari jalan macam mana nak lawan hukum Tuhan. Patutnya cari jalan melawan hukum dunia dengan hukum Tuhan. Terbalik. Ini asatizah ni. Jadi suruh.
Anak saya seorang. Dia kata jangan baca. Ustaz suruh baca jangan baca. Dia kata, kamu siapa? Anak Ustaz Khairudin. Diamlah dia. Dia tak ibu markah pun tak apa, tak payah ibu markah. Dia tak payah tasmih. Bukan wajib ambil markah tu. Malaikat nak tanya esok. Siti sekian, kenapa kamu tak ambil tasmih budak ni? Tak tanya pun. Budak tu pun tak ditanya malaikat, kamu hafal dah surah Duha. Itu kan fardu ain. Benda yang hukum dunia ni boleh lari dengan hukum Allah. Lari dah sikit, bohong bila daripada melawan hukum Tuhan. Bukan wajib pun. Begitu Ma'at Tafi sama juga. Semua ustaz suruh anak murid dia tasmih. Saya tak tahu, saya kata mana kaul yang kata halal. Ada ustaz dia kata kaul daripada ulama Mesir. Tak kira lah ulama Mesir, ulama mana nas dia, saya nak tengok teks dia yang kata halal tu. Main mengaku dalam tu boleh. Dia kata Surat Qadawi benar. Saya rasa tak ada fatwa Surat Qadawi dalam bab tu. Duk nempel atas pada orang tua tu. Masalah dia haram. Dan benda tu tak perlu, bukan sampai darurah pun. Betul orang tanya dalam masalah ruqyah, Tok Bomo suruh ruqyah dengan ayat Quran, kau ni masuk hantu setan. Tok Bomo suruh baca juga saya nama ruqyah dia. Saya kata ruqyah ni dia doa. Ada doa lain yang boleh lawan daripada ayat Quran? Ada ke baca doa lain? Selawat ke, zikir ke, tahlil ke? Dan dia bukan mesti pun. Dia bukan ayat Quran tu jenis kita kata makan ubat dia berkesan dengan ubat. Tak. Ayat Quran ini adalah anugerah Allah semata-mata. Dia doa, dia ala sabil doa. Maka dia bukan salah satu benda alat untuk ditahankan ni tak masuk jin. Dia semua doa. Karamah daripada Quran saja. Jadi tak boleh dijadikan karamah itu sebagai alasan menghalalkan yang diharamkan. Jadi macam mana? Hang cari jalan lain tu yang orang tua dulu pakai tangkai. Dia tak payah baca Quran, dia pakai tangkai. Udahlah ustaz-ustaz Wahabi dia kata syirik pula dah. Pengamal perubatan tradisional Islam pun dia kata haram pakai tangkai. Hang tak faham. Ada hantu dia takut. Hantu dia takut apa? Dia takut limau. Faham? Dia takut bunyi. Ada yang takut apa ni lengkuas. Macam Melayu manusia dia takut ular, takut tu, takut ni. Hantu-hantu jin ni tak berani kan? Dia pun takut juga. Dia ada benda alahannya. Sebab tu dia suruh pakai tangkai. Itu bukan syirik dengan patung Buddha dah. Benda yang hantu tu Allah. Dan kan perempuan dia ada masalah tak dia baca Quran, tak dia apa benda. Orang dulu buat tangkai. Dulu kalau mengaji tu guru tak ada tangkai tak syirik. Mengaji dengan ustaz lah ni tangkai syirik. Sebab dia tahu ada orang yang kanak-kanak dia tak boleh baca Quran. Hantu datang juga. Dia buat tangkai lah. Supaya jangan tu suruh pak dia jambi. Pak dia lena dulu dia jambi apa. Dia lena dulu. Okey, tu dia. Tu darurat, tak masuk darurat tu. Haram juga. Tak boleh. Saya kata saya tak terima. Itu satu pula satu lagi hukum. Ustaz dia kata orang ni dia nak ngajar Quran atau ngajar agama, dia duduk dalam masjid. Sadahlah kan. Dia kata boleh pasal ilmu tu wajib. Ilmu tu wajib, dia wajib segera ke tidak? Satu. Dan ilmu apa yang wajib? Fardu ain. Katakan ngajar Quran juga fardu ain satu. Baik, ada pilihan dan tempat lain daripada masjid. Mesti masuk dalam masjid baru sah kau mengaji tu. Tak kan? Kaki 5 masjid boleh dewan, boleh rumah orang boleh. Maka dia kena pilih yang halal. Kenapa nak masuk dalam masjid juga? Atas sama wajib saya mengajar. Ialah wajib mengajar, tapi bukan dalam masjid. Wajib tu boleh pindah tempat lain. Digunakan ada alasan wajib. Jadi dia duduk dengan haid, duduk dalam masjid mengajar orang. Takkan berdosa tu? Takkan haram tu? Ni kias tak betul. Itu mana? Tak guna kaedah darurat. Itu darurat lah. Itu kena faham kan. Nak bagi tuan-tuan nampak tu, fiqh ni begitu. Kalau ada benda yang boleh, hukum dia mesti ada jalan keluar yang tepat. Yang main reka gitu tak boleh. Dan bersalah-salahan, kau dah, ini saya kalik tu. Yang dimaafkan itu sebab bersalahan masanya, nampak? Bukan spesies yang boleh dia sekarang lah. Dalam musim Covid ni ada benda yang berubah, masih berubah alat, berubah hukum.
Itu dia bagi 40 orang. Mula 12 sembahyang Jumaat. Mula tak boleh sembahyang Jumaat langsung. Lepas tu boleh 12. Lepas 12 tak boleh 40. Bila dah hukum 40 sekarang tu kan, tak boleh batal 12. Ini yang tak diterangkan ni. Ya. Allah, hari tak cukup 40 Ustaz lah. Ada berapa orang? Ada 30. Boleh kita pegang 12 tu? Tak boleh dah. Terangkat darurat dah. Pasal tak ada larangan dah 40. Itu salah orang kampung pula. Siapa tak tahu? Hal itu bukan salah orang kampung, salah kerajaan tak bagi. Boleh cakap 12 ya, tak ada lebih. Maka sah yang 12 tu kalau mengikut satu pendapat. Tapi tak wajib pun. Tak wajib ikut buat zuhur tu apa. Sebab kaul muktamad 40 orang. Muktamad 40 orang. Jadi bila tak boleh 40 tak sah Jumaat. Kena buat zuhur. Dah habislah hukum. Tapi ada kaul 12 boleh. Jadi boleh pilih lah. Oh tak apalah, surau kita nak buat juga lah 12 orang. Masjid ni nak buat lah 12 orang. Dah kata boleh buat 12. Tapi kalau tak buat tak salah. Sebab syarat asalnya 40. Dibenarkan buat 12. Pakat 10 buat 12 orang. Bila dah dibenar 40 ke atas, tak boleh dah buat pakai 12. Tak salah. Qaul dhaif. Dhaif sangat-sangat. Ya, qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i mesti 40 dan Imam Syafi'i kata siapa ambil qaul yang belum ni itu haram. Maka muktamad dan dipilih oleh ulama 40. Yang itu 12 darurat pasal halangan tak boleh masuk masjid. Mesti 12 orang yang tak lebih. Kurang tak boleh, kurang tak sah dalam mazhab, lebih tak sah dalam hukum kerajaan. Maka cukup-cukup 12 orang. Sekarang jangan pakai 12 lah. Tak kuat kau tu. Itu boleh darurat. Dia berubah ikut masa, ikut keadaan. Dan tempat, dan pada ikut masanya, ikut tempatnya, pakaiannya, kait pada kain atau badan yang melikat tu. Okey. Tempat pun ikut tak sama hukum. Pada kain atau pada badan, maka yang dimaafkan itu pada masa hujan. Okey, ini cerita lain lah. Tadi hukum bab masa kaedah datang tu. Okey, jadi bila tengok pada masa, masa bila dimaafkan, yang kata percik kat baju tu, air kita kata jalan raya tu, masa hujan. Masa tak hujan tak dimaafkan lah. Sebab dia tak akan berlaku percik sebenarnya kalau tak hujan. Okey. Barang yang tiada dimaafkan dia pada kemarau, bukan musim dia. Orang yang jurus air kat situ, dia yang jurus bunga. Itu bukan rosak, itu masalah orang. Yang tadi ni masalah hujan, siapa boleh tahan hujan? Tu kaedah dia tu. Pasal dia asalnya hukum najis tu berat. Hukum najis berat. Jurus itu kira tak masuk hujan. Kira rekaan orang. Tapi kalau jurus jalan sekarang ni bagus. Sebab apa? Dia menghilangkan najis di jalan. Bila dah kena air tanah, meresap dalam tanah, suci. Kecuali kalau dia ada ketui najis tu, itu tak boleh suci. Tapi kalau dia meresap dalam tanah tu, semua suci ya. Sebab asalnya tanah dia menyucikan najis mughalazah. Baguslah suci. Yang cerita ni yang tak bukan gitu, yang air hujan bertakung. Kemudian air tu tak lari ke mana, kemudian ada lalu dikhawati dia ada lalu anjing lah apa semua, ada taik di biar lalu. Selagi tak nampak dimaafkan. Dan dimaafkan ia pada kaki baju, yang cerita tadi tu, kaki baju mana kaki, inilah kaki baju jubah lah. Barang yang tiada dimaafkan ia pada tangan baju dan tangannya, nampak? Yang percik dimaaf mana? Ni, kaki jubah atau kain pelikat tuan-tuan, atau seluar. Bukan semua. Ya, di tangan baju tak dimaaf apa? Jauh sangat tangan baju dengan tanah. Dia kira gitu. Ya, itu kena istihad baru kan. Ya, kalau ada orang berani lah. Tu yang kereta langgar tu, kereta langgar tu boleh kot dia kata, sebab bukan salah dia. Baik. Kalau kereta langgar sekalipun, kalau saya pegang lagi kitab, mana belah kaki bawah, atas tak boleh. Sebab kereta langgar tu nadir. An-nadiru kal ma'dum. Kecuali suasana di Manjung ni kereta tak putus. Memang tak boleh Ustaz, tak ada masa sunyi pun. 24 jam kereta sum. Maka itu boleh dimaafkan. Sebab dia bukan nadir lagi lah. Memang dah dia umur balua lah. Memang dah berat lah hukum tu. Jadi tengok suasana lah.
Kalau dah tamat ni tak dimaaf lagi lah kalau kereta percik kan tu. Sebab dia jarang-jarang berlaku. Tapi kalau jalan yang utama tu, sebab tu jalan raya tu. Kalau tak masuk jalan raya tak boleh. Jalan yang sibuk, jalan yang tak boleh kita nak elak lah, situlah jalannya. Ala kulli hal, dimaaf lah kita nak pergi hujan-hujan basah tepikan rumah kita tu sampai ke Surau, percik sikit dimaafkan lah atas dasar tadi. Tapi kalau percik sampai kena baju balik tukar baru lah. Dan keluar dengan kata lumpur itu ain najis, maka tak boleh. Maka tiada dimaaf dia. Tempat kubang kebau, tempat kubang lembu di berak situ pun semua memang busuk lah. Kita lalu kena percik dia dibidah dengan ekor lembu tu. Lembu kan suka main ekor pelan-pelan pom, pasal baju sikit lah basuh, wajib basuh. Sebab tu tak dimaafkan. Dan keluar dengan kata yang diyakinkan dia kena najis, lumpur yang tiada diyakinkan dia kena najis, maka ia dihukum dengan suci. Nampak? Maka diambil pada semua tu. Surau ke masjid, tak yakin pun, nampak dia lalu tapi tak tahu dia berak ke kencing, tak tahu. Kira tak najis. Kecuali berbau tahi dia, tak nampak dah kencingnya. Elok sujud-sujud kat kapit, macam bau kucing-kucing ni kata dia. Tu najis lah. Walaupun tak nampak kuning pun. Sebab bau tu menguat kata ada najis. Kita pula kenal kencing kucing mana satu, kencing tikus mana satu. Memang hidung sensitif kan? Maka hukum dia najis. Dan jika dizonkan najis sekalipun, zon pun, saya rasa dia memang kena dia lalu surau ni. Nampak pintu dia buka tu. Zon kuat kata dia lalu, tapi tak nampak dia lalu, kira dah. Tenang, beka. Macam tu bab makan, bab minum, semua macam tu hukum dia sebenarnya. Kalut ni halal ke tak halal, minum je lah. Air pun kena cok halal. Kalau saya maitah tak payah dah pun cok halal. Sebab air sejuk. Al-ma'u tahir. Air tu suci. Asal usul suci. Nak kacau dia boleh ke tak? Kok dia kata ada orang kencing, itu masalah lain. Kita tengok pada asal, bukan tengok pada situ. Dia tak suruh korek. Kita nak korek benda yang susah ni. Jadi benda halal jadi haram. Halal asal dia tu. Kerana kita amalkan dengan asal. Nampak tak? Kaedah kita aslu syai' tahirun. Apa-apa hukum kaedah balik pada asal. Pekah dia timbul gitu. Jadi sebab tu benda yang sekarang ni ada je ulama sebenarnya makan. Ustaz makan Ustaz kata Maggi haram. Haram lah, dia syubhah Cina buat. Ikut syubhah banyak benda syubhah. Mana ada semua 100% Melayu buat ni. Air mungkinlah Melayu buat. Jadi cok keluarga di Cina kan. Plastik siapa buat? Cina, pembekal bekas Cina. Walaupun syarikat Melayu, packing dia orang bukan orang Melayu, mana ada buat kedai plastik ni memang. Dosa duk kira sangat lepas tu. Buat halal-halal lah, bukan kita kalau nak tak asuk Melayu tu kisahlah, tu pulang kan. Kita nak naik produk Melayu, tapi masalah hukum halal haram dia jangan terlibat dengan hukum bangsa apa. Jangan menyusah orang. Hukum bekah dekat kita, hukum bekah halal haram. Kalau hukum kata kita nak produk naik ekonomi Melayu, itu cerita lain, tu bab lain lah. Itu bukan bab hukum bekah. Itu bab politik. Itu masuk bidang politik. Nak menaikkan ekonomi Islam tu masuk politik. Pemerintahan. Dan dimaafkan pula tahi burung dalam masjid atau lainnya. Jikalau banyak, sikit tak boleh. Adalah seekor burung mau piap tembak. Itu wajib basuh. Ni yang macam di Mekah, macam di Madinah dulu, macam di Mesir berlambak. Tuan-tuan pernah pergi masjid orang dulu-dulu, belah Tapak Datuk banyak. Dia buat kubah kan. Masjid dulu, kubah, kita nampak kubah tu. Daripada dalam kita nampak kubah. Dan sebelum sampai kubah dia ada tingkap keliling. Tingkap tu dibuka. Kenapa tu? Angin panas dia kena atas. Dia keluar buat panas di atas, berbuka tingkap dari kanan. Orang dulu tak pakai aircon kan. Sebab tu orang dulu tak payah pakai kipas. Zaman dulu pernah kita duduk zaman tak pakai kipas, tapi masjid tak panas. Sebab dia buka tingkap atas tu, angin panas keluar, angin tengah ni masuk tiup. Jadi burung, cerita di Mesir, burung suka di atas tu. Ni kat kubah tu.
Dia lintas kubah kan. Kubah tu dia ada tingkap keliling, masuk gibah, dia berak tong tu masjid. Di masjid memang banyaklah masjid itu. Okey, maka taik burung tu dimaafkan. Okey dalam masjid atau lain dia kalau banyak sekalipun kerana kepayahan memeliharakan dia, sebab burung nak buat macam mana. Zaman dulu pula kan, mana ada jaring apa nak pergi buruh jaring ke tak payah. Biar dia daripadanya. Dengan syarat, ada syarat juga walaupun dimaafkan. Dengan bijak taik dia. Jika ada ia kering lagi tiada sengaja menyentuhkan dia. Habis-habis semayang, dah ada taik kan? Tak. Tapi kalau nampak taik kat situ, taik burung saja bijak tu melampau. Tidak dimaaf. Termasuklah kata sebagai ulama yang dipetik oleh Haji Cik Kodiang, termasuk tek cicak kalau ikut fatwa orang Melayu. Di fatwa oleh Tok Guru mana saya lupa lah nama tu, rujuk kitab balas nama ni. Dia Tok Guru Lahak Yui dia memfatwakan boleh tek cicak dikaedahkan sama. Sebab tu tek cicak itu tak basuh kan. Biar dia kering tu. Tapi masa basah tak dia pegang. Dia payah nak pelihara, dia kira banyak dia cicak. Negeri kita ni masuk orang membalua lah. Kalau ikut hukumnya jatuh dia cicak basah, memang kena basuh. Najis. Tapi kaedah tu tak dipakai lah basuh. Jadi masyaqqah, maka tengok dia kering halal. Masa basah tu tak boleh duduk situ. Dah kering dah esok bagi hilang itu dia. Pasal dia masuk masyaqqah. Tambah pakai kapek ni nak cuci susah. Tu kena ada fiqah tu, ada keringanan. Sebenarnya benda tu berat. Kalau ikut najis ni tidak ada cara lain melainkan dibasuh dia. Tapi ada ketikanya dah susah nak basuh, tak boleh. Dia ringan. Kenapa dah kitab tak sebut dia cicak? Pasal cicak ni orang Melayu je. Mekah apa semua tak kuat cicak ni. Tak ada cicak mata. Dulu Mesir pun jarang jumpa cicak mata ni. Tapi Malaysia jangan, rumah kita punya Allah dinding cicak kan. Okey, tiada sengaja menyentuh tak boleh lah. Tetapi tiada dimaafkan demikian itu pada badan atau kain atas itlaq pada qaul yang muktamadnya. Qaul muktamad boleh juga. Lepas tu orang Arab mudah je masuk semayang tak cicak ke tai burung ke apa dia buat semayang tu. Sebab bila kita sampai masyaqqah kita pegang pada qaul dia dah satu. Bila susah sangat lagi ya pindah mazhab. Kita duduk tempat tu memang masjid tu lah tak cicak. Tak bawa sejadah pula masalah kan. Pergi mana ni memang hukum ni. Pegang pada mazhab yang Hambali. Hambali kata setiap binatang yang halal dagingnya maka suci najisnya, suci luat dia, kencing beraknya. Bagi mazhab Hambali tak lembu tak najis, tak kucing najis. Sebab dia tu. Jadi ada ketiganya tuan-tuan kena tahu. Sebab bila sampai satu tempat yang darurat, kita tak boleh nak pegang dalam mazhab kita dah. Pergi sini kita langgar, pergi sini terlanggar, pergi depan terlanggar. Pegang mazhab tu. Sebab tu penting kena dapat tahulah. Sebab tu setiap negeri wajib ada mufti yang ada 4 mazhab. Sebab bila bertembung dalam masalah tu tak boleh nak pergi kiri kanan, dia kena cari jalan mazhab apa yang boleh. Bukan main fatwa je dia, tak boleh. Tetapi yang menghukumkan kalam syarah saghir dan majmu' dimaafkan daripadanya pada kainnya. Nampak ada ringan. Tadi beratlah kan hukum fiqah. Saya rasa tak boleh ni. Ada ringan. Bagi kita yang bekerja, kita bercampur dengan orang, tempat tu pula burung, nampak macam mana masjid lama, tempat burung lah, burung macam burung ada tu. Maka ada ketika dimaafkan. Jadi jangan risau. Kita pergi negeri India, antara negeri yang banyak burung. Ya, bebas gitu burung dia berak mata nampak macam mana. Terpaksa pakai kaul ni. Ya, sekarang tak boleh tu tahu masjid tu proses ni nampak tek satu kena buang, kena basuh. Ya, tak pakai dalam kitab tak boleh dah seekor dia berapa burung. Ya, ni yang tempat yang penuh. Atau dan tubuhnya pula boleh. Adalah kaul. Boleh kuat ke? Intah Ibn Hajar Zayadi, 2 orang. Namanya Ibn Hajar Zayadi. Ulama mujtahid dalam mazhab boleh pegang. Bukan ulama komen-komen.
Okey, habis. Hati dah nak kena tahu syahadat dimaafkan daripada darah jerawat. Sedangkan khilaf dalam masalah darah jerawat, darah tu tetap najis. Ya. Kalau dipicit jerawat tu masuk dalam kopi, buang kopi tu, jangan ambil buang lemak jerawat, dia minum kopi dia, tak apa kok dimaafkan. Yang tu tak dimaaf. Okey, cuma darah jerawat ni dia masuk pada kaedah darah dimaaf pada pakaian. Itu penting. Kaedah dia. Saya ada orang Arab di Bagan Datuk tu, dia duduk Bagan Datuk dengan tiang. Lepas pengajian aku dia bagi, "Ustaz, tanya satu." Dia cakap Arab, cakap Melayu. Cakap Melayu yang fasih. Dia tak mau cakap Arab dengan saya pun, sebab kita jawab cakap Arab kan lambat. Dan tanya satu dia, boleh tanya? Darah najis dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kalau darah tu banyak, macam mana? Okey. Saya jawablah, saya kata darah kalau banyak, darah sendiri dimaafkan. Kalau darah tu sikit, darah orang dimaafkan, banyak tak boleh. Dia kata, dia pun salam lah. Orang Arab itu kalau setuju kita salam, Syekh. Ini saya kena attack dia, ustaz kena tolong saya. Sebab dia ngajar, dia faham macam saya faham, tapi orang kampung faham. Ya, darah banyak tak boleh. Tak boleh, darah ni sikit je boleh, banyak boleh. Dia faham takat tu je orang kampung. Jadi mari ustaz ni tak, darah kita sendiri banyak tak apa, darah orang banyak tak boleh. Itu memang kaedah dia betul lah tu. Tapi orang kampung faham tu. Mana boleh darah banyak tak boleh lah. Dia kata boleh, dia kata. Jadi dia tanya saya dalil. Dalil ustaz mana? Ingat dalil, saya mengaji fiqh, mengaji dalil. Ada dalil dia kata. Dalilnya Sayyidina Umar mati kena tikam je. Dia tikam. Masa dia tikam, dia tak mati terus. Dia meleleh darah. Tapi dia teruskan semayang. Di situ mazhab Syafi'i pegang darah sendiri banyak dimaafkan. Jadi kalau semayang tuan-tuan, ada bisui pecah, terus semayang, jangan berhenti. Bisui darah banyak lah. Meleleh, terus semayang. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia khilaf situ. Kalau darah tu keluar daripada tempat yang berongga, macam keluar daripada mulut, keluar daripada hidung, keluar daripada telinga, keluar daripada dubur, itu dah batal semayang. Dubur batal semayang lah. Jadi rongga di hidung, mulut, telinga, maka kalau banyak tidak dimaafkan. Sebab tu memang tempat yang kita katakan tempat saluran darah, tempat pecah darah. Baik. Jadi benda tu patut dipelihara, dia tak dimaafkan. Yang lain pada tu kalau keluar banyak dimaafkan. Macam tempat bisui, orang tikam ke, terluka kaki ke, itu dimaafkan. Itu ada sebut dalam mazhab Syafi'i. Jadi ala kulli hal keseluruhannya yang ulama mengatakan kalau banyak darah nyeri dimaafkan, sedikit darah orang baru dimaafkan, kalau banyak tak dimaafkan. Sebab orang punya, bukan salah kita, salah orang tu. Kita tak dimaafkan kedarurat kita sendiri. Kalau orang tu punya darurat, sebab kita tanggung, kita tak dimaafkan. Sebab kita bukan sahibul darurah. Dah terpercik, percik tu nadir. Bila nadir, hukumnya tak boleh dimaafkan. Okey. Jadi cerita sini darah jerawat, khilaf ulama mazhab. Darah confirm sikit, apatah lagi darah sendiri. Maka kalau pecah jerawat tak ada masalah. Cuma khilaf dalam mazhab, dia kata ada sebagian kata kalau picit sendiri, percik, maka tak dimaafkan sebab dia yang buat dengan tangan dia, bukan jerawat tu pecah sendiri. Sebagian ulama kata tak, walaupun dia picit sendiri. Kena cari khilaf tu. Pasal banyak budak-budak kita duduk lepas semayang dia picit. Jadi kalau tak pegang kaul tu, semayang dia tak sah. Walaupun lemak tu najis. Lemak tai apa dia panggil bintik daripada jerawat tu najis, dia masuk daripada nanah danur darah. Okey, dan bisul. Darah bisul sama juga dimaafkan tadi. Dan darah barah. Saya kata darah barah macam mana? Keluar ke hidung, keluar telinga, antara barah lah. Dan darah kutu anjing, beri maaf sikit, kajian Nabi.
Dan darah luka. Kita ada luka, balut dah, tapi bila sembahyang dia meleleh lagi, biar dimaafkan. Dan nanah sikit, dimaafkan. Dan danur. Apa makna danur dengan danah lain? Danur ni perpeluhan yang keluar setelah medak. Ikan medak, orang tuan-tuan tahu makna medak. Dia tak busuk, dia mula elok, lepas tu dia pakai lembek-lembek, lepas tu dia busuk. Masa busuk dia keluar danur, air busuk tu. Air busuk dengan danur. Dan danur itu najis. Darah, danur, nanah. Okey. Walaupun pada ikan, walaupun pada manusia, bila kata dah keluar darah, keluar danur, keluar nanah, itu najis. Maka sebab tu makruh makan belacan, makruh makan belacan, makruh makan ikan kering. Ikan kering pun makruh tu kan. Bukan belacannya, makruh makan cecaluk, makruh makan budu, makruh makan ikan wadi, makruh makan bekasam. Macam makruh? Makruh kerana semua tu adalah bentuk danur. Dia datang daripada danur. Dia busuk, dia medak, dia busuk. Lepas tu dia bergaram, dia lawan garam tu. Dia jadi masin. Kalah lah apa dia danur tu. Tapi danur tu tak keluar. Belacan pun danur. Maka hukum dia najis pada pakaian, tidak pada makan. Sebab dia makanan dimaafkan. Maka ada fatwa ulama, siapa makan yang ada belacan, percik kat baju, wajib basuh. Sebab dimaaf pada makan, tak dimaaf pada badan. Ya, elakkan. Jadi makruh dia tak sama makruh petai. Petai makruh tak? Makruh petai kerana busuk. Bau lepas makan tu, bau mulut tu. Apa ni, bawang apa semua. Kalau kata yang ikan kering dah, dia bukan sebab tu. Dia sebab danur. Ikan kering pun gitu. Nanti batin cerita dia jelas dalam bab tu. Okey, danur, darah yang bercampur dengan nanah. Nanah tu najis, darah yang bercampur dengan nanah pun najis. Dan darah kutu kepala. Kutu kepala, kutu yang kutik atas kepala tu lah. Kutu rambut tu. Tekan siap tu, habis tu. Jaga. Yang dikatakan dimaafkan tu darah dia. Diri dia dah. Diri dia dah. Dan darah tumor. Tumor tadi baru dia kutu kan. Dan darah nyamuk dimaafkan. Darah pijat. Pijat-pijat, berpejat. Orang Arab panggil baroris. Oi, pejat orang Mesir. Allah. Ingat negeri yang Mesir tak ada pejat. Orang Jawa panggil tinggi. Ada cerita tu. Kiai apa? Saya tak ingat dah. Ada buat cerita orang Seketiang. Bukan Kiai Mazuki. Dia ke siapa? Tapi Kiai lah. Suka berjalan naik kereta api sana sini. Kali tu pergi sesar kereta api, kereta api tak jalan, dia tunggu kereta api. Tidur atas kayu. Dia ada satu bangku kan, bangku kayu orang dulu lah. Tidur atas bangku tu. Lepas tu dia rasa penjat. Dia pun angkat kerusi tu, dia ketok. Datang India tanya dia, kenapa lu ketuk itu? Tinggi dia. Itu dia heran lah. Yalah kalau kerusi tu tinggi, bangku tinggi, takkan ketuk jadi pendek. Sebenarnya dia sebut tinggi situ, pejat tu lah. Bahasa Melayu, bahasa Jawa. Saya dengar buat cerita. Dia kata tinggi, itu kejut lah kan. Mamak tu kan, Hindu tu. Takkan bila ketuk jadi pendek. Ini nak bagi tahu pejat ada kat situ. Dan darah tempat berbekam. Jangan baca birobikum. Dia baca birobikum tu. Berbekam. Kita bekam, balik basuh lah. Tak, nak basuhnya memang tak basuh. Ya, dia rosak lah tempat tu. Tempat bekam. Tapi darah. Jadi maafkan. Buat syarah maafkan. Dan berpetik ni saya tak tahu orang dulu dia ada perubatan cara berpetik. Dia macam bekam ke. Dia sedut, kita silap dia sedut daripada hidung. Keluar darah. Dan tahi lalat. Bukan tahi lalat yang ada kat sini. Asal tu. Tahi lalat berak tu dimaafkan. Ya. Tapi tak boleh kita buang kan. Nampak ada, bukan kata tahi lalat, telur lalat kita buang lah. Ya.
Tahi lalat tu dimaafkan kalau nampak. Saya memang tak nampak dari kecil. Saya telur lalat saya tak nampak. Dan kemih lalat. Ni pernah. Tiba-tiba cuk dia. Kau dia lalat. Atau boleh terus sembahyang. Dimaafkan. Sebab tak dihelak benda tu. Ya. Kemih tu, baca tu. Kemih. Bahasa Banjar dipinjam. Kenapa dia pakai cakap Banjar? Kan pengarang kitab ni petani. Sebab bila aku sebut kemih tu nampak tak kotor sangat lah kot. Bila sebut kencing tu rasa macam geli. Kalau tulis buang air, itu bahasa moden. Bahasa dulu tak sebut lagi buang air tu. Tak sesuai lah buang air. Dia pun kemih. Dan kemih kelawar. Buat apa? Kelawar tu merayap-merayap, bagi kencing dia. Itu dimaafkan. Ma'fu anhu. Dimaafkan. Dan tahinya, tahi kelawar. Dan kemih orang sisil baul tu dimaafkan. Dan macam mana? Dia tak elak dah, tak boleh dah. Orang tu pada diri dia, pada orang lain tak boleh. Dan darah istihadah bagi perempuan yang istihadah, bukan orang lain. Dah balut-balut semua lah, meleleh lagi, tak apa, dimaafkan. Dan air luka. Dalam luka ada air. Air tu najis sekali kot, tapi dimaafkan kerana luka tadi. Dan air kulit meletup. Cari mana meletup? Melepuh. Yang melepuh, melecup. Ada kan di kembung tu dah ada air. Air tu kalau ikut dia najis. Badan kita ni banyak najis. Yang tak najis peluh. Peluh tak najis. Lain benda tu bisa, dia masuk pada air bisa kat tu. Itu dihukum najis. Tapi dah dia melepuh, dimaafkan. Pecah dengan semayang kan. Pedih memang boy. Kalau ikut Fatul Mu'in, dia suruh pecah kan. Boleh. Sebab terkimpit atau lainnya lah. Dia tertekan, pecah air melepuh tu. Yang berubah baunya. Kalau tak berubah lagi, maka dia suci. Dia macam hukum peluh. Maka sekalian itu dimaafkan. Jika banyak lagi meleleh tadi pun tak apa. Tak apa, macam mana benda tu darurat. Tapi kalau sengaja tak boleh. Sengaja kita duduk pecahkan tu kena baju. Kita pun tenyeh lap dengan baju tak, kita semayang tak boleh. Dia tak boleh, tu sengaja. Dan jika kena kainnya sekalipun kerana umum kesukaran tu. Kesukaran lagi, dia tak faham tu. Yang kena bala dengan dia umum wallahu alam. Sebelah. Dan syarat dimaafkan pada sekalian najis tersebut jika tiada hasil dengan perubatan. Jadi seteri. Maknanya kalau buat sendiri, tak maaf lah. Ustaz, satu lagi tadi. Ustaz tadi ada juga tentang makruh yang dikubur tadi, ada dua sebab kan. Pertama sekali bab tawis tu kan. Satu lagi apa dia? Yang tabis dengan danur tu hukum makruh. Yang saya masukkan tadi tu bukan semayang tu sebab makruh. Tersilap dekat tadi tu. Saya dah perbetulkan balik. Maknanya makruh pada pakai kasut. Makruh. Satu makruh pada pakai kasut. Satu makruh semayang di kubur tu sendiri. Dua dalil. Tapi boleh juga dikatakan makruh selain daripada talwis, iaitu maknanya mengelak daripada arahan Nabi melarang. Memang ada. Memang ada, dia kata sebab Nabi melarang semayang di kubur, maka dihukumkan makruh, semata-mata makruh dengan larangan Nabi. Tapi ulama fiqah kata tak, bukan sebab tu. Memang Nabi larang, tapi ada sebab larang. Terangkat larang tu sebab dia adalah kerana talwis. Dia faham itu. Sebab tu jadi berlaku khilaf ulama fiqah kadang-kadang. Kita kata tak boleh Nabi larang, tapi ada ulama kata boleh. Sebab ulama dia tengok bukan pada larang tu, dia tengok pada elat larang. Kenapa Nabi larang? Macam contoh safar mara'ah. Ijma' safar mara'ah kata haram. 4 mazhab. Tapi mazhab yang kemudian dia kata banyak ulama mutakhir dia kata halal. Harus, kerana berpandu kepada kaul tabi'in. Ada sebut dia kata dalam Ibnu Umar pernah bawa perempuan jalan tanpa ada mahram. Tapi dia tak tengok pada sebab itu. Jadi kebanyakan ulama-ulama pondok semua kata haram. Safar marah perempuan musafir tanpa ada mahram. Tapi kaul yang terakhir ini banyak kata boleh dah. Macam mana dia kata boleh? Dia pegang pada ilat, dia bukan pegang larangan. Kita pegang larang, Nabi larang tak boleh. Kemudian bila dah larang, benda tu sebab apa larang? Sebab darurat. Bawa mudarat.
Perempuan kalau dia jalan tanpa mahram datang fitnah. Kalau dia berjalan dengan sama perempuan pun fitnah, berjalan dengan lelaki lain lagi fitnah. Rombongan pergi Roman Kakiah, pergi Kelantan. Laki tak pergi, bini pergi seorang. Kan? Bini pergi seorang. Laki tak pergi. Dalam rombongan ada laki orang. Dia nak minta tolong apa? Kalau jadi apa-apa, minta tolong kat laki orang lah. Tak balik jadi fitnah. Fitnah tu. Ya, maka sebab tu syarak larang. Orang pondok faham je tu. Okey. Mari orang ulama moden ni macam Syekh Qadawi apa semua. Dia kata tak, larangan tu kerana darurat, mudarat. Mudarat ni zaman dulu sebab perang. Musuh di jalan ramai. Kenderaan pula tak selamat. Maka sebab tu Nabi larang. Sekarang ni dia kata security merata dah. Dia pergi situ. Dia kata masih lagi dalam keadaan selamat. Jadi dia kata kalau airport lagi selamat, siap semua pintu ada security, siap tengok pasport lagi dia kata. Maka sebab tu Syekh Qadawi berani mengatakan hukum safar marah harus untuk pergi haji atau umrah atau sebagainya, jalan makan angin. Hukum orang pondok tak boleh. Memang kami ngaji pondok, Syekh Nuruddin tegas sampai sekarang. Syekh Nuruddin kata tak boleh. Ya, sebab masih lagi ada ulama Mesir ni dia kata sekarang ni selamat ke tak selamat orang berjalan seorang? Dia kata lagi tak selamat sebab orang lagi sekarang lagi pembohong. Lagi ramai yang jahat. Lagi ramai fasik. Berbeza zaman Nabi, orang fasik dah kurang. Nabi larang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. اللهم افتح علينا العارفين اللهم افتح علينا العارفين اللهم افتح علينا العارفين اللهم نور قلوبنا بمهدادك كما نورت الارض بشمسك ونعمت برحمتك. Suami bagi ke tak?